Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Kemuncak perjalanan kaum ini ialah perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Perjalanan itu ialah perjalanan hati, perjalanan kebatinan. Dan apabila sudah sampai di pintu, kebatinan pun memohon izin untuk masuk, maka teruslah ia diizinkan. Kemudian memohon izin pula kemesraan buat hatinya. Bintang hati Nabi SAW mulanya umpama bulan, dan dari bulan menjadi matahari, yakni semakin menerang cahayanya, kemudian khalwatnya menjadi terang-terangan, dan yang batin menjadi zahir. Sedang sang hamba itu diberi kuasa untuk mengambil atau menolak. Dia menjenguk dengan kepala rahsianya, lalu melihat apa yang terdapat di bawah dasar lautan itu dari berbagai-bagai mutiara. Dan dia tidak sedikit pun menghulurkan tangannya untuk mengambilnya. Ketika itu ada orang yang berdiri di situ, lalu dia berkata, "Hai fulan, ambil sekian dan sekian." Dan kepada yang lain pula, "Dan engkau pula ambil sekian dan sekian." Mereka lah raja yang sebenarnya. Sedang raja-raja yang di bumi dan di langit, semuanya di bawah kuasa Allah Ta'ala, dan dia adalah sebagai pengganti dan khalifah Tuhan. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang rahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita telah menceritakan bagaimana Allah akan mendekatkan hamba-Nya kepadanya dengan pelbagai ujian, sehingga dia tidak memohon dan berdoa atau berlindung melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia benar-benar sampai dan mengerti akan setiap ujian yang datang kepadanya. Kemudian kita menjelaskan antara sifat manusia, kenapa mereka memusuhi ujian. Kerana hawa nafsu mereka yang berkehendakkan sesuatu yang mereka rasa baik untuk diri mereka, sedangkan hawa nafsu menjauhkan manusia daripada Tuhan dan menyuruh kejahatan. Kerana itu bila Allah Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya kepada orang beriman, maka Allah Ta'ala akan tundukkan hawa nafsunya dengan ujian. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Tidak beriman seseorang sehinggalah hawa nafsunya tunduk dengan apa yang aku bawa. Bila hawa nafsu nak tunduk kepada perintah Allah, sikapnya sentiasa melawan, maka Allah datangkan bala, datangkan fitnah dan ujian, sakit, kemiskinan. Allah datangkan ujian, kekosongan, dan pelbagai bentuk ujian, musibah.
supaya akhirnya hawa nafsu ini tunduk. Bagi orang beriman, bila dia nak tundukkan hawa nafsu makan minumnya, maka dia berpuasa. Ini orang beriman yang punya kekuatan. Tapi orang beriman yang tidak punya kekuatan, tidak mungkin mereka semudah itu menahan makan minum. Maka dia datangkan ujian sakit sehingga mereka tak selera makan dan minum. Akhirnya mereka berjaya tundukkan hawa nafsu. Orang beriman yang kuat imannya berjaya tundukkan pandangannya daripada segala yang haram. Tapi kalangan orang beriman yang tak mampu tundukkan dirinya daripada perkara yang haram, melainkan dengan Allah datangkan penyakit padanya, maka sebab sakit dia pun tak boleh buat benda haram, maka berjaya nafsunya ditundukkan dengan ujian. Maka ini kita katakan nilai iman yang ada pada seseorang. Wa imma dia dengan kesungguhan dan mujahadahnya melawan hawa nafsu. Wa imma dia akan dididik oleh Allah dengan bala bencana. Dalam dua keadaan ini mendekatkan dia pada Allah. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut bahawa proses ataupun perjalanan untuk dekat dengan Allah bukanlah perjalanan langkah-langkah kaki kita, tapi ini perjalanan hati. Bila kita sebut dekatkan diri pada Allah, bukan kita bergerak dengan kaki kita untuk pergi ke suatu tempat lalu kita pun rasa dekat. Umpama kita duduk Johor, nak dekat dengan Kuala Lumpur, maka kita pun bergerak dengan kenderaan sampai Kuala Lumpur. Umpama kita duduk Malaysia, nak ke Mekah, lalu dekatkan diri dengan pergi Mekah. Bukan itu yang dimaksudkan mendekatkan diri pada Allah. Mendekatkan diri pada Allah ialah satu perjalanan hati. Yang dekat dengan Allah bukan langkahnya, tapi hatinya. Yang dekat dengan Allah bukan jarak fizikal, tetapi hati. Maka hati yang senantiasa hidup. Bila Allah Ta'ala sebut, man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, sesiapa yang melakukan amal soleh, baik lelaki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman, yakni mengharapkan pahala di sisi Allah, melainkan kami akan hidupkan hati mereka dengan kehidupan yang sebenar. Bila disebut hayatan tayyibah, hayatan tayyibah bukanlah merujuk kepada kemewahan, bukanlah merujuk kepada anak pinak yang ramai, tapi hayatan tayyibah di mana hatinya sentiasa seronok, gembira, hatinya sentiasa tenang. Tuan-tuan, walau seorang dikelilingi oleh segala nikmat dunia, kalau hatinya tak tenang, maka ia bukan ketenangan. Kita lihat orang yang hidup di tempat atau di negara yang terkenal dengan kemewahan, harta benda, bahkan kemewahan pemandangan yang cantik. Namun bila hati mereka ini ada bermasalah, maka mereka tidak mampu menikmatinya. Sebab itu bila Allah menyebut hayatan tayyibah, kehidupan yang baik, ialah di mana hatinya yang mendekatkan diri pada Allah. Bagi menguatkan apa yang kita katakan, bila Allah Ta'ala menyebut ala bizikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan ingat Allah maka tenang hati. Dan sebagaimana Allah Ta'ala menyebut orang-orang yang menjauhi daripada ingatan pada Allah, maka Allah jadikan hatinya sempit. Allah Ta'ala berfirman, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan siapa yang mengikut hidayahku, petunjukku, dia takkan celaka dan dia takkan sesat. Dia takkan sesat, dia takkan celaka. Dan siapa yang berpaling daripada mengingatiku, maka kehidupannya sempit, yakni hatinya sempit. Hatinya menjadi sempit.
walau keluasan nikmat, walaupun keluasan dunia, walaupun keluasan masa, walaupun keluasan harta benda. Tapi bila hatinya sempit, maka semua ini tak mampu dinikmati. Kerana manusia menikmati sesuatu dengan hatinya. Tuan-tuan, kita pergi satu tempat lauk, maka hati kita yang menikmatinya. Zahirnya mata digunakan, telinga digunakan, tangan kaki digerakkan. Tapi yang gembira ialah hati. Lalu kita berkata, hati saya senang. Kita tak kata kaki saya senang. Kita tak kata telinga kita senang. Kita akan kata hati senang. Kerana yang menikmati segala-galanya di dunia ini ialah hati. Yang menikmati. Kita makan sedap tak sedap, zahirnya ialah lidah. Hakikatnya ialah hati kita yang berkata sedap sini. Sedap makan ni, sedap makan tu. Oleh kerana itulah bila kita nak suruh hati kita ini benar-benar menikmati kehidupan, maka hati ini perlu melakukan perjalanan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ada benda yang perlu dimasukkan dalam hati. Tuan-tuan, semua ketaatan kita pada Allah akan membersihkan hati. Semua maksiat kita pada Allah akan mengeruhkannya, menghitamkannya. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aznaba ibnu Adam nukita fi qalbi nuqtatun sauda." Bila anak Adam melakukan dosa, dititik pada hatinya dengan titik hitam. Titik hitam sehingga dia menjadi ran. Ran yakni hijab yang tebal, yang menjadikan dia tidak nampak akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kehebatannya, dan dia tidak takut kepada Allah atau mentazimkannya. Maka hati yang tidak memberi hak kepada pencipta, maka hati ini hati rosak. Hati manusia bila dia tak beri hak kepada penciptanya, maka hati ini akan keluh kesah. Tapi hati yang memberi hak, yang dalam hatinya yang dia rasa haibah, yang dia rasa takut, yang dia rasa bimbang ialah Allah, maka ini menjadikan hati ini subur. Subur dengan segala ketenangan. Kalau tidak, maka kadang hati ini tak ada takut Allah, tidak ada harapkan Allah, tidak ada pergantungan pada Allah, maka hati ini menjadi hati yang mati, hati yang sakit, hati yang keras, yang telah kita sebut martabat-martabat hati. Wa imma hati ini menjadi sakit, atau hati ini menjadi keras, atau hati ini menjadi mati. Maka bila hati ini mati, maka dia mula bersifat buta. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi mereka ini buta hati yang berada dalam dada mereka. Bila kita pejam mata dan kita berjalan, tak mungkin kita selesa. Tuan-tuan cuba pejam mata kita lalu kita berjalan, selesa atau tidak? Atau cuba pejam mata lalu kita makan, selesa atau tidak pejam mata ketika makan? Kalau mata yang dipejam kita dah tak selesa buat sesuatu, apatah lagi hati yang buta. Bila hati tu buta, dia tak akan selesa buat apa-apa. Dia tak akan dapat menikmati. Kerana itulah Syekh Abdul Qadir menyatakan bahawa perjalanan kaum ini, maksudnya kaum yang dipilih oleh Allah Ta'ala, ialah satu perjalanan hati dia. Dan bila sampai ke tahap hati ini mula mendekatkan diri pada Allah, maka dia buka kepadanya segala pintu-pintu hijab di hadapan. Maka Syekh Abdul Qadir beri contoh Nabi Muhammad SAW. Ya, kerana Rasulullah itu sebaik-baik contoh. Rasulullah daripada hatinya bersifat bintang, lalu bertukar menjadi bulan, lalu bertukar menjadi matahari. Maksudnya, seorang hamba, bila mana dia ada nur iman, maka nur ini akan terus berkembang. Akan terus berkembang daripada nur bintang
kepada bulan purnama yang lebih terang, kepada cahaya matahari yang jauh lebih menerangi, sehinggalah dia mula melaksanakan perintah Allah secara zahir. Khalwatnya disebut khalwat zahir. Kita boleh tengok perjalanan ketaatan Nabi SAW. Rasulullah SAW pada permulaan semuanya dilakukan sembunyi. Khalwat di Gua Hira sembunyi, tidak ada yang tahu melainkan Khadijah. Kemudian ibadat Rasulullah juga sembunyi, dan para sahabat juga ibadat bersembunyi. 3 tahun berlalu, sehingga masuk tahun yang keempat, barulah ibadat itu dizahirkan. Barulah segala syariat itu disebarkan. Ini yang kita sebut sebagai fatrah dakwah secara rahsia, secara terang-terangan. Akhirnya nur dakwah makin berkembang, makin meluas, sampai peringkat dia menjadi lebih baik dan lebih baik. Maka demikian perumpamaan orang beriman. Kita mula-mula buat taat ni macam part time. Tengoklah ada masa kita buatlah. Kemudian bila ia mula memberi kesan yang baik, mula ibadat ini ada kesungguhan. Kemudian mula ibadat ini menjadi satu kebiasaan. Kemudian mula ibadat ini menjadi satu keseronokan. Kemudian mula ibadat ini menjadi satu tanggungjawab yang lebih besar dan utama daripada yang lain. Maka yang resah bila mana kita tidak mentaati Allah. Maka ini tahap cahaya itu berkembang. Sehingga mula dia berkembang lebih luas. Kita tak selesa melihat orang tak ibadat. Dulu kita rasa kita tak ibadat, kita tak selesa. Sekarang walaupun kita dah buat ibadat, tengok orang lain tak buat ibadat, kita tak selesa. Kita rasa kekurangan itu pada kita. Tengok orang tak sembahyang, tengok orang tak tutup aurat, kita rasa seolah-olah itu kesilapan kita yang perlu kita tegur. Malah kalau kita kira kan kubu asing-asing. Iyalah, dia dah pilih jalan tu, biar dia. Kita pula pilih jalan taat. Okey, teruskan. Tapi cahaya dalam hati orang beriman tidak akan izinkan dia bercakap demikian. Orang beriman yang sebenar dia tak mungkin bercakap kubu asing-asing. Dia tak akan. Dia tak akan kata kamu neraka, suka kamu pilih jalan neraka. Tidak, dia tak akan selesa. Dalam kita selesa tak dengar, ada seorang berkata 1+1=3 depan kita. Walaupun kita kata yang bodohnya dia, bukan kita. Dia yang kata 1+1=3, bukan saya. Saya tak kata. Saya kata 1+1=2. Tapi waktu kita dengar seorang berkata demikian, kita macam marah. Walau kita tak kenal dia, kita pun sebut, bang, 1+1=2 bang, bukan 3. Kita akan tegur dia. Saya tak rasa kalau ada seorang hamba Allah duduk di khalayak ramai lalu berkata 1+1=3, lalu semua orang diam, semua orang tak komen. Naluri manusia bila melihat sesuatu yang salah, dia akan tegur. Dan naluri orang beriman bila melihat satu kemungkaran, maka dia akan tegur. Kerana sifatnya sudah bersifat cahaya hati dia. Sebab itu bila kita lihat Nabi SAW merasa begitu tertekan dengan kekufuran umat. Malah kalau kita fikir secara logik, dia kufur, kita beriman, kita masuk syurga. Tapi orang beriman tidak begitu. Tidak ada sifir orang beriman kubur asing-asing. Walau benar zahirnya kubur memang asing-asing, tapi tidak menjadi satu ungkapan mereka. Tapi mereka melihat tanggungjawab. Sebab itu kita tengok buat maksiat, kita tegur, kita beritahu kenapa awak buat maksiat, kenapa awak tak solat, kenapa awak tak baca Quran, kenapa awak lara. Maka ini bila nilai iman itu bertambah. Sebab itu Allah memuji orang-orang yang sentiasa menyeru pada jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah
dalam keadaan dia melakukan amal soleh, dan dia berkata, aku di kalangan orang-orang Islam. Jadi bila kita sebut perjalanan hati sampai peringkat ia meninggalkan satu kesan yang kuat, sehingga sampai peringkat Allah Ta'ala buka satu persatu hijab, sehingga dibukakan kepadanya dunia. Waktu itu dia tidak langsung punya keinginan untuk memperoleh dunia, sehingga dikatakan kepadanya, ambil dunia, ambil. Lalu dia mengambilnya dengan hukum. Tuan-tuan, bila kita lihat antara dua karakter manusia, satu yang jahil, maka apa pun yang diambil jadi haram, walaupun asalnya halal. Asal halal jadi haram. Misal contoh, dia kerja baiklah benda halal, tapi bila diguna duit tadi guna cara haram, maka jadi haram kesudahannya. Manakala orang yang bertakwa pada Allah, apa pun yang diambil jadi halal, yang asalnya haram juga menjadi halal. Bagaimana? Contoh kita sebut, ini duit riba, atau ini kita katakan duit haram yang tak patut syariah. Maka dia ambil duitnya ini, maka dia bersihkan dengan cara mentaati Allah, dengan maksud bahawa kita kata ini, kita tahu bila wang haram, maka wang ni bukan solusinya buang ke laut, bukan solusinya bakar. Orang yang beriman tahu bagaimana wang yang haram itu boleh dimanfaatkan secara halal. Boleh. Maka kita lihat mereka kumpulkan duit-duit tidak patut syariah untuk buat sesuatu yang akan membersihkannya. Tapi bukan bermaksud kalau kita kata, oh, orang agama ni benda haram jadi halal untuk dia. Bukan begitu. Maksudnya dia menggunakan ataupun menguruskan wang tadi sehingga dia menjadi bersih dan halal. Tentang sifat wang tu tidak haram, tetapi cara penghasilannya haram. Cara penghasilan haram. Bila dalam penyelesaian fiqh, wang yang haram maka diinfakkan, disedekahkan. Bukan bermaksud mencari pahala dengan sedekah wang haram, tapi membebaskan wang haram tadi dengan bersedekah. Maka diletakkan pada manfaat umum yang boleh dikongsi oleh semua orang. Akhirnya bagaimana penyelesaian. Tapi kalau orang tu jahil, yang halal pun jadi haram, dia ambil wang yang halal, maka dia pun main judi, jadi haram. Dia bersukan, yang asalnya sukan halal jadi haram kerana melalaikan dia. Yang ni pula bersukan tapi tidak melalaikan dia. Maka itu perbezaan karakter orang beriman dengan orang jahil. Oleh sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, bila seorang tadi sudah dekat dengan Allah, maka dia tahu apa yang boleh diambil, apa yang dia tak boleh ambil. Dia tahu apa yang dia boleh buat, apa tak boleh buat. Dia tahu apa yang boleh cakap, apa tak boleh cakap. Dia tahu setiap perkara itu ada batasannya. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah sempadan Allah, maka jangan cuba dekat. Manakala orang-orang yang malak hatinya, maka mereka melanggar semua sempadan. Semua larangan Allah, sama ada secara zahir atau batin, dilanggarnya dengan sewenang-wenangnya. Tapi orang beriman dia tahu setiap benda ada sempadan. Kalau dia nak makan, dia tahu sempadan. Kalau dia nak main, dia tahu sempadan. Kalau dia nak kumpul kekayaan, dia tahu sempadan. Kalau dia nak jadi pemerintah, dia tahu sempadan. Kalau dia nak jadi itu dan ini, dia tahu setiap benda itu ada sempadan. Yang dimaksudkannya ada hak dia, ada hukum dia. Sebab itu bila kita melihat kemuliaan para ulama, kenapa? Kerana mereka bertindak mengikut hukum. Apa pun mereka buat, kita nampak macam sama, ini pun berjalan, tu pun berjalan. Ini pun makan, tu pun makan. Tapi tanya, kenapa awak makan? Kenapa kamu berjalan? Ini saya dijawabnya pada perkara yang cenderung kepada syahwat. Tapi bila ditanya kepada orang beriman, nescaya dijawabnya dengan perkara yang akan menambahkan imannya. Bila Syekh Abdul Qadir menyebut perjalanan ini ialah perjalanan hati, maka bagaimana kita nak suruh hati kita benar-benar berada di atas yang kita sebut sebagai manhaj atau minhaj,
di atas syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita katakan hati ni kita nak dekat. Tapi nak dekat macam mana hati? Maka Allah Ta'ala menurunkan syariat. Syariat yang akan membetulkan hati. Sebagaimana tukang besi yang melembutkan besi lalu membetulkannya. Sebab besi ni mungkin bengkak-bengkok. Maka datang tukang besi, membakarnya, mengetuknya, sehingga besi ni menjadi straight dan lurus. Maka sama juga hati, dia ada pembentuknya. Pembentuk pertama bagi hati ini, supaya kita nak sebut hati ini berjalan kepada Allah, pembentuk pertama yang disepakati oleh para ulama ialah menjaga solat. Mesti jaga solat. Kerana itu solat merupakan satu hazzun azim, satu bahagian terbesar dalam Islam. Bahagian terbesar. Sehingga Umar Al-Khattab ketika mana ditikam, sehingga yang berakhir dengan syahid, dia mengingatkan rakyatnya dan orang Islam seluruhnya jaga solat. Setiap kali dia terjaga daripada pengsan, ditanya, apakah aku sudah solat? Kerana beliau ke mana solat, lalu ditikam oleh seorang pengkhianat, Abu Lu'lu'ah, Fairuz Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ditikam. Lalu Umar Al-Khattab bertanya, siapa yang menikam aku? Maka disebut ini seorang Majusi yang berpura-pura Islam. Bila Umar Al-Khattab ditikam ketika mana dia mengangkat takbir atau ihram, maka dia jatuh pengsan selepas 3 tikaman. Pisau yang punya racun jatuh. Dan bila dia tersedar, dia kata, apakah aku sudah solat? Kata orang sekiranya belum. Maka dia pun solat. Maka dia pengsan lagi. Kemudian dia terjaga dari pengsan. Maka ditanya lagi, apakah aku sudah solat? Lalu kata orang berhadis sekiranya belum. Maka dia solat dan pengsan lagi. Dan dia sedar lagi sambil berkata, ketahuilah, la hazza fil Islam man taraka salat. Tidak ada bahagian sedikit pun, bahagian yang disebut bahagian Islam, kepada orang yang meninggalkan solat. Kalau solat, satu pembersihan hati. Kalau seorang cuba bersihkan hati dengan apa cara, melainkan dia tinggalkan solat, maka hati tak akan bersih. Sebab itu orang beriman benar-benar menjaga solat fardunya. Sama ada caranya, masa dan waktunya, tempatnya, semuanya dijaga. Makin lurus hati seseorang, makin sempurna cara penjagaan solat dia. Itu hati tak akan mungkin bersih kalau tidak solat. Kalau seorang kata, saya walaupun tak sembahyang hati baik, tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang tidak punya hubungan dengan Allah lalu hatinya baik. Hatinya ada kerosakan. Maka solat menjadi keutamaan orang beriman. Lagi banyak ataupun lagi kita sempurna menjaga solat, lagi itulah hati kita lurus. Bila mana solat ini diabaikan, dilambatkan, hati kita bengkok. Sebab itu para salafus salih, mereka begitu menjaga keawalan solat, waktu solat. Nabi SAW menyebut di antara tanda kiamat, akan datang pemimpin di kalangan umatku, yuakhirus salah, melambat-lambatkan solat. Para sahabat, bila Rasulullah beritahu akan ada pemimpin-pemimpin kamu yang akan melambatkan solat, zaman para sahabat Abu Bakar, Umar, untuk menjadikan solat ini dilakukan awal waktu, yang menjadi imamnya ialah khalifah. Abu Bakar jadi imam, Umar jadi imam, Uthman jadi imam, Ali jadi imam. Apa signifikan pemimpin jadi imam? Supaya semua bersegera. Tuan-tuan, kita kalau tahu orang besar nak datang, kita kan datang cepat. Tuan-tuan tahu raja nak datang tempat, takkan kita datang lambat. Kita akan tunggu dia. Kita akan datang awal. Maka antara signifikan kenapa pemimpin Islam menjadi imam, supaya solat dilakukan awal waktu, diberi keutamaan dan kepentingan. Maka semua orang berkumpul. Maka datang Umar menjadi imam, datang Uthman menjadi imam, datang Ali menjadi imam.
Tapi kata Rasulullah akan berlaku pemimpin melambatkan solat. Zaman sahabat tak berlaku. Masuk zaman kerajaan Umayyah. Mula sahabat-sahabat Rasul melihat pemimpin-pemimpin Umayyah ini melambatkan solat. Untuk menyelesaikan dahulu urusan dunia mereka. Sebagaimana pun urusan dunia itu tidak dapat mengatasi urusan solat. Lalu datang Abdul Malik bin Marwan, mula melambatkan solat. Dan Al-Walid mengikuti ayahnya. Sebagaimana dia buat, lambatkan solat. Maka orang terpaksa menunggu lama. Di antara pembaharuan yang dibuat oleh Sulaiman bin Abdul Malik, akhirnya mengarahkan solat diawalkan selepas dilewatkan oleh ayah dan adik dia dan abang dia. Maka kalau kita baca sejarah, antara jasa besar Sulaiman bin Abdul Malik, yang pertama, dia mengembalikan solat pada waktu dia. Mengarahkan solat, bila bang azan terus solat. Tiada urusan negara lain. Itu pertama jasa. Yang kedua, dia melantik Umar bin Abdul Aziz pengganti dia. Aziz pengganti dia. Yang ketiga, dia memberi laluan pada ulama untuk menasihati dia. Ini kerana Abdul Malik ketika mana menaiki takhta, dia melarang ulama menasihati dia. Jangan nasihat aku. Siapa yang berkata kepada aku takutlah Allah, aku hukum dia. Dia tak mahu orang nasihat dia. Dalam ucap pertama dia. Ya, memang Abdul Malik seorang yang alim, khalifah yang alim. Bukan dia kalau tak jadi khalifah, dia akan jadi ulama besar. Sebab dia orang yang belajar kuat. Sama dengan temannya Urwah bin Zubair, yang masing-masing ketika mana belajar memasang niat. Ada pun Urwah, niatnya ialah untuk menjadi orang alim yang menjadi rujukan. Ada pun Abdul Malik, masa dia belajar, dia niat dia nak jadi pemimpin. Akhirnya Allah kabulkan. Tapi dia antara, di sebalik kebaikan, dia orang baik, tapi ada kekurangan. Dia melambatkan solat. Dan Rasulullah menyebut benda itu dan berlaku zaman ni. Akhirnya Sulaiman sedar ini satu kesilapan. Maka dia segerakan kembali solat. Dan hari ini kita melihat bahawa solat pemimpin tidak menjadi imam pada solat. Maka bila pemimpin tidak menjadi imam pada solat, maka rakyat akan memandang solat ini rendah. Akhirnya bukan sekadar melambatkan solat, bukan tak solat. Maka ini ialah perkara yang membengkokkan hati. Sehingga kita ada pemimpin yang mengajak kembali untuk melaksanakan menjaga solat. Maka rakyatnya akan punya hati yang lurus. Allah sebut dalam Quran, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus solat. Orang-orang yang kami beri kekuasaan di atas muka bumi ini, agenda mereka ialah mendirikan solat. Allah bila menyebut kaum yang akan memerintah dunia dengan acuan yang Allah kehendaki, agenda utama negara itu ialah solat. Kita lihat siap pemimpin, bila dia naik, dia bercakap tentang agenda dia. Ini agenda perubahan dia nak buat. Ini kata kita akan turunkan kos sara hidup. Agenda dia. Ini kata kita akan beri hak keadilan kepada rakyat. Tuan-tuan, kita dengar puluhan agenda yang disebut setiap pemimpin, semuanya tak akan capai matlamat dia. Sama ada tak akan capai, atau berlaku penyelewengan kepada agenda yang disebut sendiri. Kononnya kita nak agih sama rata rakyat, akhirnya rakyat jadi miskin. Itu agenda komunis. Bila Karl Marx menzahirkan agenda kesamarataan pemilikan harta, cara komunis, rakyat tertipu, rakyat merasakan bahawa mereka akan dapat sama rata kaya dengan orang-orang kaya. Lalu idea Karl Marx ini membentuk revolusi Bolshevik di Rusia, revolusi di Eropah, sehingga tertegaknya beberapa negara komunis di Rusia, di China, di Vietnam,
di negara Yugoslavia, Poland, Hungary, Jerman Timur, dan beberapa blok-blok yang lain. Kerana mereka bercakap agenda sama rata ekonomi. Akhir bila berlaku apa dia? Yang kaya pemimpinnya, rakyat diminta sama rata. Maksudnya kemiskinannya. Kamu rakyat kena sama rata miskin, kami yang kena kaya. Ada seorang pemain badminton dunia terkenal. Terkenal dia. Dia main tak pernah kalah. Dan dia ranking pada usia muda. Setiap kali dia menang, maka kerajaan akan ambil hadiah dia. Kerana atas agenda sama rata. Setiap kali dia menang, kerajaan ambil. Akhirnya dia berakhir dengan dia berhenti main badminton. Ini agenda komunis. Nampak macam hebat. Rakyat tertawan dengan ungkapan itu. Realitinya, rakyat sama rata miskin rupanya. Yang kaya pemimpin besar China, pemimpin besar Rusia. Mereka menikmati segala kemewahan. Tapi ini agenda bohong. Siapa pun yang letak agenda kemanusiaan, ia satu agenda yang akan berakhir dengan kerosakan dan pembohongan dan kegagalan. Tapi kalau letak agenda Tuhan, memastikan semua rakyat solat, maka di situ berlaku keberkatan harta benda, limpahan rezeki. Tapi tak ada orang berani. Ia dicetuskan ataupun ia dibawa oleh setiap orang beriman yang yakin pada Allah. Jaga solat. Sehingga kita katakan ramai pemimpin Islam tak peduli rakyat di solat atau tidak. Yang dia peduli ni sekian-sekian. Akhirnya benda tu dia tak boleh selesaikan. Sebab yang bagi rezeki itu Allah. Yang bagi rezeki lah Allah. Bila solat yang di agenda ini tidak dipedulikan, bagaimana dia nak mendapat rezeki tersebut? Oleh sebab itu semua agenda yang kita katakan, yang pemimpin-pemimpin yang suruh rakyat sokong dia untuk bawa, semuanya berakhir dengan kegagalan. Kita akan hilangkan bila naik Presiden Sri Lanka, kononnya akan buat sekian-sekian. Akhirnya negaranya menjadi kucak kacir. Agenda pembaharuan cuma kepalsuan. Pemimpin ini menyimpan kereta mewah yang banyak. Akhir-akhir ini Sri Lanka bankrupt. Asal agenda pemulihan itu dan ini. Realiti bila dilantik semua keluarga di sini. Hakim keluarga dia, ketua hakim. Yang ni keluarga dia. Kononnya agenda reformasi. Akhirnya rupanya untuk dirinya sendiri. Tidak lebih pada itu. Sebab itu bila kita sebut tentang solat, agenda solat untuk meluruskan hati kita, hati orang beriman, hati rakyat semua, maka solat perlu menjadi agenda negara. Sebab itu Nabi SAW bila sampai ke Madinah Al-Munawwarah, yang pertama Nabi bina ialah masjid. Nabi tak bina pejabat. Nabi SAW tak bina stadium. Pada permulaan Rasulullah SAW tak bina benda ni. Kenapa Nabi bina masjid? Tentang Rasulullah SAW dia tak buat benda tu secara tak sengaja ke? Melainkan kerana wahyu Allah padanya. Dan Madinah itu, ibu negara Madinah itu, yang terkenal ialah masjidnya. Tetapi kita setiap sebut setiap ibu negara, apa yang terkenal? Dan sebut satu ibu negara, apa yang terkenal? Kita sebut Paris, yang terkenal menara Eiffel-nya. Oh, kita sebut Amerika, oh, ini Statue of Liberty, patung besar. Kita sebut negara ni, maka kita nampak ni, semuanya benda-benda palsu ni. Tapi bila disebut Madinah, negara Islam Madinah, apa tuan-tuan nampak? Hatta hari ni kalau sebut Madinah, tuan-tuan nampak apa Madinah? Ajwah? Kebun kurma? Tak. Masjidnya. Kalau kita sebut Mekah, tuan-tuan nampak apa? Saya nak ke Mekah. Oh, nak makan si Arab Tak mungkin. Si Arab tu tepi-tepi. Mekah, kita nampak masjidnya. Tuan-tuan kena tahu, ibu negara Islam ialah Madinah. Apa dia punya landmark dia? Apa benda yang zahirnya? Masjidnya. Bila sebut Mekah, apa dia? Masjidnya. Atas semua negara Islam dibina selepas itu, yang nampak landmark utama ialah masjidnya. Dan semua pemimpin menjadi imamnya.
Semua para barisan penolong-penolong pemimpin menjadi makmumnya. Ini agenda solat bagi meluruskan hati rakyat negara seluruh. Tapi oleh kerana kita nak bercakap atas kapasiti peribadi individu, tadi secara pengetahuan umum, supaya kita sedar bahawa negara tak akan sempurna sampai solat menjadi agenda negara. Kalau tidak ada pemimpin buat agenda ini, selagi itu kita berada dalam keadaan korup yang tidak akan berakhir. Kerana hati-hati yang bengkok ini bagaimana mungkin memikul amanah? Bagaimana? Dia mula sebelum cakap kita akan turunkan harga barang. Dah sekali naik pemimpin, jangan makan je benda tu. Senang cerita. Maksudnya korup. Pemikiran korup. Kerana hatinya bengkok. Kerana hati orang yang hatinya bengkok tidak akan dapat penyelesaian. Kerana ilham tu datang pada hati. Akal itu datang helahnya. Contoh kalau benda tu datang kepada akal, helahnya lebih kuat daripada penyelesaian. Kalau datang pada hati, maka itu adalah dia penyelesaian. Sebab itu Rasulullah menyebut dalam hadis, istafti qalbak, minta fatwa dari hatimu. Rasulullah tak kata minta fatwa daripada akalmu. Kerana hati bila lurus, maka dia memberi fatwa yang betul. Oleh kerana itu penjagaan solat kita, saya sebut tadi secara individu, biar kita jaga solat betul-betul. Tuan-tuan jaga solat, makin sempurna solat cara kita buat, dengan azan, dengan iqamah, dengan qabliyah, dengan sekian-sekian, makin lurus hati. Makin bersungguh kita menjaga khusyuk solat, makin lurus hati kita. Yang kedua, kata ulama, ialah melaksanakan solat sunat. Solat sunat ini penambahan kepada solat fardu. Baginda sallallahu alaihi wasallam, di waktu yang dijaga oleh Rasulullah, apakah Nabi memadai dengan solat fardu? Tidak. Nabi paling jaga solat sunat. Maka datang solat sunat tahajudnya, witirnya, duhanya, datang solat sunat rawatibnya, datang solat sunat tarawihnya. Dan ini disebut dalam satu hadis, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kata Allah Ta'ala, hamba-Ku sentiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang paling aku suka, iaitu jaga perkara yang aku fardukan. Kemudian sesudah itu hamba-Ku mula melakukan perkara yang sunat sehingga aku mencintainya. Allah sebut sini dalam hadis ini, hadis kursi. Bila sebut hadis kursi, makna Allah berfirman. Tapi perkataannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya daripada Allah. Kita kalau sebut Al-Quran, makna dan perkataan dari Allah. Kalau kita sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna dan perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut hadis kursi, lafaz daripada Rasulullah, makna daripada Allah. Maka Allah kata, hamba-Ku dia mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang paling aku sayang, iaitu apa yang aku fardukan. Kemudian lepas tu dia buat kesunat sehingga aku pun sayang dia. Berarti tuan-tuan sekalian, nak luruskan hati. Kerana Allah Ta'ala bila sayang seorang hamba, apa yang Allah betulkan dalam dirinya? Hati dia. Allah tak betulkan fizikal dia. Bila Allah sayang seorang hamba, Allah tak jadi hamba tadi dia pendek jadi tinggi, daripada gemuk jadi kurus. Allah tak ubah fizikal manusia sebagai tanda sayangnya, tidak. Kerana Allah bila sayang seorang hamba, dia betulkan hatinya. Badannya memang gemuk misalnya, memang tinggi, memang pendek, tapi hati yang berubah. Maka seorang yang bersungguh-sungguh dalam perkara sunat, maka hatinya lurus. Yang ketiga, kata ulama, ialah dengan bersungguh-sungguh menjaga segala ketaatan yang lain. Solat saya dah sebut asas utama, baik fardu atau sunat.
Seorang tuan-tuan yang kata hatinya betul kalau tak solat. Bila dia jaga solat fardu, kemudian ditambah ke sunat, dia sedang menuju kepada keadaan di mana pembetulan hatinya. Dan ketiga yang menjadikan hati itu betul, hati itu lurus dan akan melakukan perjalanan pada Allah, ialah orang yang sentiasa mudawamah ala ta'atillah, berterusan dan mentaati Allah. Walau sikit taat dia tapi berterusan. Kalau jenis orang yang katakan buat perkara ketaatan tertentu, dia terus dia buat solat sunat 2 rakaat, dia istiqamah. Dia solat duha 4 rakaat, dia istiqamah dari muda sampai ke tua. Bukan cerita dapat rezeki ke tak dapat rezeki, istiqamah. Waktu dia di syarikat besar, sehinggalah dia bankrupt, muflis, sehinggalah dia naik balik. Itulah solat duha yang dibuat, tidak berkurang. Ini istiqamah. Allah bila nak suruh kita istiqamah, yang pertama, bila hamba tadi buat satu ibadat kerana tujuan dan maksud duniawi, maka Allah beri dia untuk dia menjadi biasa. Kemudian Allah Ta'ala akan sekat untuk dia jadi istiqamah. Contoh betul kita kalau sebut solat duha murah rezeki, betul lah tu. Sebab memang taat pada Allah murah rezeki. Tiba-tiba kita dah buat betul, Ustaz, saya semenjak buat duha ni, Ustaz, bisnes saya naik, pekerja saya berbaik. Ya, kamu dah nampak tujuan dah tercapai. Ya dah, kejap lagi Allah uji kamu. Supaya kamu buat tadi bukan untuk tujuan itu. Kan itu bukan tujuan yang tertinggi. Akhirnya bisnes dia pun down. Dan kadang dia masih duha tapi down. Dulu dia kata ke orang, saya semenjak solat duha ni bisnes okey. Kali ni tak okey. Kenapa Allah sekat seketika? Untuk Allah jadikan niat tujuannya dan untuk jadikan dia istiqamah, bukan kerana untung bisnesnya, tapi kerana itu ketaatan. Akhirnya terus solat duha walaupun bisnesnya tak bagus. Maka berjayalah dia dengan ujian Allah tadi. Benar, orang yang lemah iman, mula dia buat benda agama, dia dapat benda dia nak. Alhamdulillah, Ustaz, saya solat hajat, anak saya berjaya. Itu solat hajat penuh tu, solat fardu tak ada. Dia nampak ni kesan solat hajat. Ya benar, Allah bila orang-orang tu mula beragama, orang ni akan beragama berdasarkan dunia yang dia akan, jaminan dunia dia akan peroleh. Purata kita lihat, kalau kita tawarkan agama untuk kelebihan duniawinya, berebut orang. Baik, saya nak kongsi doa murah rezeki, berebut orang saling. Ni kalau masuk TikTok, juta rezeki. Saya nak ajar doa pengasih untuk suami isteri kekal sampai mati. Saya rasa semua orang berebut doa-doa macam ni. Okay, saya akan ajar satu doa. Kalau tuan-tuan baca doa, interview lulus. Belum interview dah dapat lulus. Orang berebut doa ni. Ramai orang bila dia beragama untuk tujuan duniawi, itu ramai. Ramai sangat. Iaitu cara pertama, bagaimana Allah nak dekatkan seorang pada agama. Tetapi bila sampai dia dah buat benda tu, dia dapat benda dunia, maka Allah akan sekat satu hari nanti. Untuk apa? Untuk dibuat bukan lagi tujuan dunia, tapi kerana Allah. Tuan-tuan, kalau benar ada ayat yang menjadikan kita, misal kata, kalau kahwin tak cerai-cerai, ayat ni baca, maka sudah tentu tidak akan turun hukum cerai, cukup turun ayat ni je. Tapi ternyata para sahabat yang mulia juga bercerai, bahkan para wali Allah juga bercerai, sekian-sekian juga bercerai sebagai satu ujian Allah. Hatta Nabi SAW juga bercerai, dan ramai sahabat-sahabat yang bercerai. Supaya kita tahu Allah menguji hamba dengan pelbagai ujian. Atau ada orang kata, okey, awak baca ayat ni awak takkan sakit. Takkan sakit. Tuan-tuan, sakit satu ujian Allah. Mula betul, Ustaz, saya sejak amal ayat ni, Ustaz, saya tak sakit. Tak akan sampai waktu. Supaya kamu beramal kerana benda ni, kerana Allah, bukan sebab kamu tak nak sakit. Kerana ini amalan yang Rasulullah ajar. Maka saya nak beramal. Maka selepas terbukti bahawa
dia melakukan dengan istiqamah, maka ketika itu datang segala kelebihan yang selama ni dia dapat, tapi tanpa lagi dia memandang benda tu, tapi dia memandang kepada ketaatan. Dulu dia solat hajat kerana memandang hajat. Dulu kalau dia solat duha kerana memandang hajat. Kali ini dia melakukannya kerana memandang Tuhannya. Maka itu beza dalam proses kematangan agama orang beriman. Macam anak-anak kita lah, dulu puasa sebab apa? Nak makan sedap. Mula-mula puasa nak makan sedap, nak dapat duit raya. Sebab kita ayah cakap, puasa penuh abah bagi RM100. Kalau tarawih penuh lagi RM100, RM200. Khatam pula Quran penuh RM100 lagi RM300. Anak ni pun buatkan dia RM300. Dia dapat. Tapi lama kelamaan ayah ni takkan selamanya akan beri dia RM300. Bila ayah dia tahu, inilah masa dia tak perlu beri apa-apa, dia tahu waktu wajib dia, maka hari ni dia buat. Bukan untuk RM100, bukan untuk RM200, bukan untuk RM300, tapi kerana Allah. Hari ni dia puasa bukan untuk makan sedap, sebab dia pun dah tak boleh makan dah sedap-sedap, tapi buat kerana Allah. Maka bila Allah nak berikan seorang itu kemuliaan, Allah berikan dia istiqamah dan ibadat. Macam mana Allah berikan dia istiqamah? Asal dia buat ibadat, kerana apa yang diperoleh dari hal-hal duniawinya. Kelak Allah sekat hal duniawi supaya apa yang dia buat tu kerana Allah. Kita kan banyak ayat-ayat zikir-zikir untuk dapat tu, dapat ni. Ya, itu tak salah. Tapi bila Allah nak jadikan kita istiqamah, kita buat dan kita tak dapat, tapi kita terus buat. Kita terus buat untuk menjadikan kita mulia dengan istiqamah. Bukan mulia kerana dapat dunia. Kerana orang tak mulia sebab dapat dunia, tapi Allah muliakan orang sebab dapat agama, istiqamah. Yang keempat, kata ulama, dia sentiasa bersungguh-sungguh dalam mengingati Allah. Tentang perjalanan hati ini perlu diiringi dengan zikrullah. Tidak, hati ini akan sentiasa mundur ke belakang. Hati ini, kata para ulama, iqbal wa idbar. Dia ke depan, dia ke belakang. Macam mana nak suruh hati ni ke depan? Nak tolak dengan apa? Tolak dengan zikrullah. Sebab itu sentiasa berzikir pada Allah. Setiap kali kita berzikir pada Allah, maka hati kita punya mood yang baik dalam mentaatinya. Setiap kali kita berzikir kepada Allah SWT. Sebab itu orang beriman, lidahnya sentiasa basah dengan zikrullah. Dan Rasulullah sebut, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Hendaklah lidah kamu sentiasa basah dengan menyebut nama Allah. Tuan-tuan, kita kalau tak sebut nama Allah, basah dengan sembang kari, sembang kosong, sembang itu. Biar lidah ini basah dengan menyebut nama Allah. Lidah ialah ataupun anggota yang tak pernah penat, ialah lidah. Sebab itu kita boleh bercakap lama, dia tak penat. Kaki, tangan penat. So naik 4 anak tangga dah penat. Lidah gedebeh, kaki lembek, tangan suruh angkat sikit-sikit dah rasa berat. Tapi lidah ini tidak ada berat padanya, melainkan dia terus bercakap. Allah berikan kekuatan pada lidah. Apa yang Allah tak beri kekuatan itu pada kaki dan tangan. Lidah ni kuat. Ni tidur pun lidah bergerak lagi, cakap lagi. Kerana itu, bagaimana kita nak jadikan kekuatan itu kekuatan yang menolak hati? Itu dengan zikrullah. Orang yang menggunakan lidahnya, membasahkan lidahnya dengan zikrullah, maka hatinya akan sentiasa lurus dan hatinya akan cepat sampai pada Allah. Sebab itu saya selalu beritahu, kalau kita baca dalam Quran tentang perintah zikir, pasti Allah akan sebut zikir banyak. Wadhkurullaha zikran katsira. Hendaklah kamu ingat Allah dengan ingatan yang banyak. Setiap kali Allah sebut tentang zikir, Allah akan sebut banyak-banyak. Pagi, petang, siang, malam. Itu zikir. Nak tidur zikir. Nak tidur zikir. Perjalanan kita zikir. Seorang yang boleh melazimi zikirnya dan sibuk dengannya, maka hatinya akan bertambah lurus dan makin dekat dengan Allah. Tapi kita zikir jarang-jarang, maka hati kita kusam, hati kita kering dan kontang. Hati kita, tuan-tuan, umpama ikan yang tidak ada dalam air. Bagaimana sifat ikan tak ada air, tercungak-cungak.
Ikan bila ada air, maka dia boleh hidup. Hati ni kalau ada air, ataupun kita sebut zikir, dia hidup. Hati yang hidup inilah yang akan nampak kelurusan dalam perjalanannya. Dan hati inilah yang akan melakukan perjalanan dengan lancar pada Allah. Kemudian yang kelima, kata ulama, yang menjadikan hati dalam melakukan perjalanan hati mendekatkan diri pada Allah ialah dengan melakukan ibadat puasa. Tentang puasa, zahirnya kita nampak tahan makan, tahan minum. Sebenarnya puasa membetulkan hati. Puasa menjadikan hati itu yang terkesan, bukan fizikalnya. Ada orang, Ustaz, saya kena puasa sebab berat badan dah makin bertambah. Saya kena puasa sebab sebab kesihatan saya makin teruk. Tuan-tuan, yang paling kita bimbang bila kita sebut tentang puasa. Puasa ini bukanlah kita katakan suatu latihan fizikal. Sebenarnya puasa ialah berkaitan keazaman hati. Sebab itu bila kita nak puasa, dia tak sah melainkan niat dalam hati. Tak sah. Tuan-tuan, orang tak makan satu hari tapi tak niat, tak sah. Itu bukan puasa. Saya tak makan lah, Ustaz, pagi atau petang. Saya puasa. Awak niat tak? Tak niat. Itu bukan puasa. Walau kita berlapar macam orang puasa, tapi tak ada niat, dia tak panggil puasa. Walaupun nutrition barat menamakan puasa, ini puasa. Tak, itu bukan puasa. Doktor namakan pesakit ni yang tak makan puasa. Pesakit puasa. Tak, mereka tak puasa, mereka tak makan. Bukan tak puasa. Beza tak makan dengan puasa. Beza. Kenapa? Puasa itu untuk didik hati. Sebab itu perlu niat daripada hati. Dia bukan niat kat lidah, hati. Kenapa? Kerana puasa itu lebih bermanfaat pada hati berbanding manfaatnya pada perut dan usus. Ialah bagus tak bila kita puasa, rehat perut, rehat usus, cuci usus, cuci perut. Tapi ada yang lebih bagus pada itu, kesan puasa pada hati dia. Sebab itu saya sebut tadi, puasa tak akan sah melainkan dengan niat. Di hati yang kita sebut perjalanan hati ini perlu diiringi dengan puasa. Imam puasa Isnin Khamis, puasa hari putih 11, 13, 14, 15. Puasa hari Arafah, puasa hari Ashura, Tasu'a, 11 Muharram, atau puasa sunat umumnya. Dia ada puasa, dia tak kait dengan hari. Ada puasa kait dengan hari, Isnin Khamis, hari putih. Ada puasa umum, sunat, walau dia hari Selasa, walau dia hari Rabu. Ia puasa sunat. Kita kalau sebut kategori puasa, dia ada puasa yang terbaik sekali, puasa Daud AS. Bila Rasulullah sendiri menyatakan ia puasa paling terbaik, iaitu puasa satu hari, buka satu hari. Kana Daud AS yasumu yauman wa yuftiru yauman. Afdalus siyam siyamu Daud. Kata Nabi SAW, adalah Nabi Allah Daud, dia puasa satu hari, dia buka satu hari. Seafdal puasa, puasa Nabi Daud. Itu sepakat ulama, puasa paling afdal. Sehari, maka dia tak kira hari apa, sehari dia puasa, sehari dia buka. Puasa yang kedua ialah puasa Isnin Khamis. Turutan dia. Puasa yang ketiga ialah puasa hari putih, 13, 14, 15. Puasa yang keempat ialah puasa yang punya kelebihan tertentu seperti Arafah, seperti Ashura, Tasu'a. Dan last sekali ialah puasa sunat secara umum. Hari apa pun. Cuma setengah ulama kata yang tak boleh puasa tunggal cuma hari Jumaat. Dan siapa yang berpuasa hari Jumaat, maka dia kena puasa sebelumnya atau selepasnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la takhussu yaumal jum'ati bisyam wala bil qiyam. Jangan kamu khususkan hari Jumaat dengan puasa atau dengan qiyamul lail. Maksud khusus, kita kena beza dengan khusus dengan tambah. Kalau saya biasa qiyamul lail hari lain, cuma hari Jumaat saya buat lebih panjang, itu okey. Tapi kalau saya hari Jumaat je baru nak start qiyamul lail, hari lain saya tak nak buat. Maka Nabi sebut la takhussu yaumal jum'ati bisyam wala bil qiyam. Jangan kamu khususkan cuma hari Jumaat untuk kamu qiyamul lail,
dan untuk kamu berpuasa. Maka setengah ulama kata seorang berpuasa hari Jumaat saja, tidak diikuti hari Khamis atau hari Sabtu selepas itu, maka ini makruh. Ada pun hari lain okey, kalau orang tu dia puasa Selasa okey, harus dia puasa Rabu, dia nak puasa hari Sabtu, tak ada masalah. Tapi kenapa cerita hari Jumaat? Ini kita sebut pada pandangan sebahagian ulama yang menyatakan pengkhususan Jumaat itu tak boleh berlaku kerana persamaan dengan Yahudi yang mengkhususkan Sabtu dan Kristian yang mengkhususkan Ahad untuk ibadat. Maka kita tak nak sama dengan mereka. Maka kita boleh buat bila-bila masa. Baik, ini pandangan sebagai ulama tentang puasa hari Jumaat secara tunggal. Ada yang mengatakan tak, bahawa itu bukanlah satu hadis tentang larangan. Kerana sabit juga tentang kelebihan puasa hari Jumaat saja. Maksudnya kebolehan, keabsahan berpuasa hari Jumaat saja dengan dalil-dalil umum. Ala kulli hal, kita nak sebut tentang bagaimana puasa boleh memberi kesan besar pada hati. Kerana puasa ialah keazaman hati untuk tak makan dan minum. Maka siapa yang mampu berpuasa, maka dia telah mendidik hatinya. Dan yang keenam, kata ulama, ialah taubat daripada segala maksiat dan dosa. Ini yang menjadikan perjalanan hati itu lancar. Tuan-tuan, setiap kali kita kalau buat dosa, hati ini diumpama kenderaan yang bila lalu satu jalan roadblock banyak, akan lambat sampai, jam banyak, jam. Tuan-tuan pergi Kuala Lumpur normalnya 3 jam, tapi kalau jam mungkin 3 hari pun sampai. Hati pun sama, nak jalan kepada Allah, jangan ada sekatan-sekatan di perjalanannya. Apa itu sekatan? Maksiat, dosa. Itu jadikan kita jam. Maka wajib kita bertaubat daripada segala dosa, supaya hati ini dapat berjalan dengan cepat. Kemudian yang ketujuh, kata ulama, ialah memperbanyakkan bacaan Quran. Hati menikmati bacaan Quran. Bukannya telinga, tapi hati. Baca Quran, dia beri kesan, tempias keberkatan Quran itu pergi pada hati. Lama kelamaan hati yang menikmati setiap bacaan Al-Quran. Maka hati ini yang boleh melakukan perjalanan kepada Allah. Kerana kita bila baca sejarah orang yang dekat dengan Allah, semuanya orang-orang yang ahli Quran, yang baca Quran. Dan yang ke-8, memperbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Dan yang ke-9 ialah melazimi sahabat yang baik. Kerana hati ini dia ada semangat dia pada orang lain. Tuan-tuan, kita kalau buat ketaatan, kita tak boleh nafi. Macam mana pun kita kuat dalam mentaati, peranan orang sebelah kita tu kuat. Kalau kita punya teman-teman yang soleh, maka kita akan menjadi lebih kuat dalam beribadat. Kalau kita tak ada teman yang soleh, kita rasa kekurangan itu. Sebab itu semua para Nabi dia ada teman yang soleh. Ni Nabi dah kuat seorang-seorang dia, tapi tetap mereka ada sahabat-sahabat yang baik. Semua Nabi-Nabi mereka ada sahabat yang baik. Sama juga kita perlukan sahabat yang baik untuk agama, untuk hati kita. Kalau tuan-tuan tak ada sahabat yang baik, maka hati kita juga bermasalah berkait dengan semangat beribadat. Maknawiyat disebut. Dalam bahasa Arab kita beri maknawiyat. Maknawiyat maksudnya kita punya kesungguhan. Maka perlu kawan yang baik. Dan akhir sekali yang ke-10, dengan bersedekah. Sedekah yang baik, sedekah yang istiqamah. Maka sedekah ini mampu membentuk hati jadi pemurah. Sebab bila Allah sebut tentang sedekah, apa kata Allah? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah daripada harta mereka sebagai sedekah yang akan membersihkan harta dan hati mereka. Bila sedekah, dia akan bersihkan harta kita, dan dia bersihkan hati kita daripada sifat tamak, halauba. Maka hati yang tamak tak mungkin mampu berjalan menuju Allah. Maka itu sekatan. Maka dengan 10 perkara tadi, kita ramuan ini untuk menjadikan hati ini kuat, lalu dapat melakukan perjalanan kepada Allah dengan sempurna. Maka semua kita tengok orang-orang yang hatinya baik, orang-orang yang terbukti hati yang mulia, ya Allah puji mereka dalam Quran. Mereka ada 10 perkara yang kita sebutkan dalam kehidupan mereka. Maka ini benda-benda yang rutin kita buat.
Mudah-mudahan ia menjadi suatu kebiasaan kita sehingga hati kita benar-benar melakukan perjalanan kepada Allah dan sampai kepada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.